kisah yang mana salah seorang daripada guru Syekh Umar Al-Khatib, dua orang daripada guru yang besar Syekh Umar Al-Khatib. Yang pertama adalah Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Khatib yang merupakan pakciknya. Maka beliau seringkali hadir dalam roha yang didirikan oleh pakciknya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Khatib. Pada suatu hari beliau pergi ziarah kepada Habib Abdullah Aidarus yang sedang sakit, yang merupakan salah seorang daripada gurunya. Maka apabila Syekh Umar ziarah kepadanya, dilihat Habib Abdullah Aidarus dalam keadaan yang sangat baik dan dalam keadaan yang sangat ceria. Maka beliau kembali kepada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Khatib, dan Syekh Muhammad menanyakan kepada Syekh Umar, apa khabar Habib Abdullah Aidarus? Maka Syekh Umar mengatakan, aku telah sampai kepadanya dan aku lihat keadaannya, alhamdulillah keadaan yang baik dan dia dalam keadaan ceria dan sebagainya. Maka Syekh Muhammad mengatakan kepada Syekh Umar, ketahuilah bahawasanya ajalnya tak lama lagi akan datang. Maka pada malam itu meninggal Habib Abdullah Aidarus. وقد قال الحبيب عبد القادر الجنيد رحمه الله في أخباره في العقود الجاهزة، وقال إني عندما زرت سنغافورة سنة 1411 في بيت الخال هارون الجنيد بن هارون الجنيد، جلس معي الحبيب عمر الخطيب هذا وفرح بنا وأنشد بيت بن عبيد الله، قال إن المجد الذي شاده سلف لكم نراه فيكم الآن، قال فاستشهد بهذا البيت الحبيب عبد القادر الجنيد رحمه الله. Maka begitu juga kita lihat daripada mereka-mereka yang tinggal sezaman dengan Syekh Umar Al-Khatib adalah Habib Abdul Qadir Al-Junaid. Beliau pernah ziarah ini ke Singapura dan beliau menghadiri majlis dari Syekh Umar Al-Khatib. Dan di dalam kitab beliau menceritakan tentang kelebihan dan kealiman Syekh Umar dalam kitabnya Al-Uqud. Dan di dalamnya beliau memuji kepada Syekh Umar Al-Khatib dan menyifatnya sebagai satu cahaya yang telah datang ini kepada negeri yang barakah ini. وقال انه لما مع انه غاب عن تريم اكثر من 30 سنه، لما جيت الى هذه البلاد وجلست معه كان يسالنا عن شوارع تريم ومساجد تريم ورجال تريم كانه عايش وسط تريم، مع انه غاب منها 30 سنه رحمه الله. Habib Abdul Qadir Al-Junaid juga mengatakan, aku kagum dengan Syekh Umar Al-Khatib sebab lebih dari 30 tahun beliau meninggalkan kota Tarim. Apabila aku ziarah beliau di Singapura ini, beliau mengatakan bagaimana dengan keadaan jalan yang ini di kota Tarim, bagaimana dengan keadaan yang fulan bin fulan di kota Tarim. Beliau dapat mengingat selepas ini 30 tahun apa yang berlaku di kota Tarim dan juga tempat-tempat yang disebut ini oleh Syekh Umar Al-Khatib, menunjukkan kepada keluarbiasaan dalam hafalan ini. قال الحبيب عبد القادر وافاض الشيخ عمر في ذلك المجلس من العلوم والمعارف والفقهيات، حتى قال لنا سالته وهو تكلم الشيخ عمر وقال عن قول المصلي عندما يقرا بعض الناس في سوره الاعلى عندما يذكرون صحف ابراهيم وموسى فيقولون عليهم الصلاه والسلام، قال الشيخ عمر تبطل الصلاه بهذا، لان هذه جمله خبريه لفظا انشائيه معنى، وان كانت عباره بشر الكريم تقتضي ربما عدم البطلان لانها لا يوجد خطاب فيها، انما هو الغايب فقط عليهم الصلاه والسلام، واتفقوا على عدم السنيه ربما يكون ذلك. Dan Habib Abdul Qadir juga mengatakan, aku hadir majlis ini Syekh Umar Al-Khatib ini di kota Singapura dan aku melihat ramai orang mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau. Dan beliau mengatakan, aku teringat salah satu masalah dalam ilmu fikih yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Khatib pada ketika itu, dia adalah berkenaan dengan hukum mengucapkan salawat dan salam apabila seseorang imam membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, yang mana pada akhirnya suhuf Ibrahim wa Musa. Adakah disunatkan ataupun dibolehkan seseorang ini mengatakan alaihi wassalatu wassalam ataupun tidak dibolehkan? Maka Syekh Umar mengatakan, barang siapa yang mengucapkan salam pada akhir suratul A'la, batal salatnya. Maka ini adalah perkara yang berbeza dengan apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab Bushrul Karim, yang mana beliau mengatakan kalau sekiranya seseorang ini melakukan salawat dan salam pada ketika itu, maka ia tidak membatalkan. Tetapi Syekh Umar Al-Khatib ini beliau mengatakan disebabkan ia batal adalah ini, dia mengatakan ini adalah jumlah yang ini khabariyah, tetapi maknanya adalah makna insya'iyah. Sedangkan penulis ini bagi kitab Bushrul Karim, beliau mengatakan ini adalah daripada jumlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan daripada perkara yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Khatib berkenaan dengan perkara tersebut. وقال الشيخ عمر رحمه الله وأعاد علينا من بركاته، أما قول المصلين في سورة في سورة الأعلى عندما يقولون بعد قوله سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآيات المباركات، فبعض الناس يقول جل الله، قال الشيخ عمر وهذا أيضا تبطل به الصلاة لأنه لفظ يراد به التعجب فتبطل به الصلاة. Dan begitu juga beliau ditanya tentang apakah hukum kalau sekiranya seseorang ini mendengar imam membaca surah wa idza afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at
Apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, langit bagaimana didirikan oleh Allah? Kalau sekiranya makmum ini mengatakan ya Allah dengan mengatakan yang ini dalam sirah ta'ajjub ataupun dia kagum dengan apa yang disebutkan oleh Allah, Syekh Umar Al-Khatib ini mengatakan ini juga adalah daripada perkara yang akan membatalkan salat. ولكن الإمام السبكي اختار أن أي ذكر لله سبحانه وتعالى لا تبطل به الصلاة. Akan tetapi kita lihat Al-Imam Subki, beliau mengatakan apa saja zikir yang kita mengatakan dalam salat ia tidak akan membatalkan salat kita. وعندنا هنا العلامة الحبيب عمر بن حامد الجلاني ربما أفاض في هذا الموضوع إذا رآه مناسبا. Dan Habib Qadir mengatakan ini adalah daripada perkara yang mana saya merasai Habib Umar Jalani lebih faqih dan lebih mengetahui tentang perkara yang disebutkan. وزاد الحضور هذا بهجة وجود الحبيب علي هذا بين شيخ شيوخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد وشيخنا العظيم، فربنا يمتع بالحاضرين إن شاء الله ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المقبولين عند المولى جل في علاه. Habib Qadir mengatakan sebahagian besar daripada mereka yang berada di sini adalah daripada mereka yang telah mendapatkan manfaat daripada Habib Abdul Qadir As-Saggaf dan juga ulama-ulama yang besar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya mereka dalam majlis ini, Allah mengabulkan segala permintaan kita dan memberikan kepada kita segala barakat dan rahmat. وغيرهم من الحبايب الحاضرين الحبيب حسن بن محمد العطاس والشيخ عفيف الدين والحبيب المفتي عيسى بن صميت ومن حضر من هؤلاء الذين ربما غفلنا عن اسمائهم، ولكن نسأل الله ان يجعلنا وياهم على موائد الصفاء والمحبة للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Habib Qadir juga menyebut nama-nama Syekh Hafizuddin, Habib Hasan Al-Attas dan para habaib yang lain dan juga masyayikh dan asatizah yang beliau mengatakan saya tak sempat nak menamakan nama mereka satu persatu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan adanya majlis-majlis seperti ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada mahabbah dan juga mensucikan diri kita daripada segala perkara yang tidak baik. وقالوا من نبوغ الشيخ عمر هذا كان نابغة وكان رجلا عظيما ورجلا ربانيا منورا أنهم طلبوه للقضاء في تريم وسنه 29 سنة، ولما عرف أن الشيوخ اختاروه للقضاء خرج من تريم وغادرها كلها وجلس في الشحر حتى يصرف عنه القضاء وكان له ما كان، ثم انتقل إلى هذه البلاد وانتقل إلى مكة وصار علما وإمام تستنزل الرحمات بذكره وتدفع البلاء بذكر أخباره. عاد الله علينا وعليكم بركاته وبركات الصالحين إن شاء الله. Dan Habib Qadir mengatakan Syekh Umar juga terkenal dengan seorang yang azim, seorang yang alim, seorang yang munawwar, yang bercahaya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang alim dalam ilmunya, sehingga kan pada tahun 1929 beliau diperintahkan untuk mengambil al-qada, maksudnya menjadi qadi yang di Kota Tarim. Tetapi disebabkan beliau tidak menginginkan perkara tersebut, beliau keluar daripada Kota Tarim dan pergi ke Kota Syahir, sehingga kan khabar tersebut ini dapat dilupakan. Ini menunjukkan daripada kewarakan yang Syekh Umar Al-Khatib. Dan Habib Qadir mengatakan ceritanya terlalu panjang. Beliau ini keluar daripada Kota Tarim dan pergi kepada negeri ke negeri. Beliau duduk ini di Makkah ini beberapa tahun, dan selepas itu alhamdulillah beliau telah sampai ini di kota Singapura ini, dan ramai orang yang telah mendapatkan manfaat daripada beliau, dan beliau merupakan daripada sebab Allah menurunkan rahmat. Habib Qadir mengatakan orang-orang seperti ini adalah mereka-mereka yang dekat kepada Allah, mereka-mereka yang dengan wujudnya mereka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, dan juga Allah Subhanahu wa taala menolak segala bala yang akan turun yakni kepada masyarakat ini. Dan Habib Qadir ini mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab ini Syekh Umar dan juga majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolak segala bala dan bencana dan mengangkat ini segala perkara yang menyusahkan. وقال الشيخ عمر انه لما تاخر في الزواج في سنغافوره وجاء الحبيب محمد بن حسن بن شهاب امام عظيم من ائمه الدين الاكابر واخوه الحبيب علوي بن حسن، قال فكانه مازح الشيخ عمر على تاخره في الزواج، وقالوا الشيخ عمر استدلوا بهذا الحديث قول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه خيركم بعد 200 الرجل الخفيف الحاد الذي لا مال له ولا ولد. Maka Habib Qadir mengatakan pernah satu ketika yang Syekh Umar mau menghadiri ini sebuah majlis, dan pada ketika itu ada Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Shihab, dan apabila yang ini berlaku ini lambat ini menghadiri dalam majlis tersebut, maka salah seorang yang daripada hadirin yang hadir, maka Syekh Umar ini berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan akan keluar selepas beberapa ratus tahun seseorang yang tidak ada harta dan tidak ada pangkat yang di sisi manusia tetapi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال انه حضر عند الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور، وقال احد يقرا عنده في كتاب من الشعراني هذا الذي يقول فيه من فضل الله علي كذا ومن الله علي كذا وكذا،
فواحد من الحاضرين هؤلاء الذين لا يدركون الأشياء قال هذا الشيخ يمدح نفسه، ففي الليل رأى الشيخ الشعراني وقالوا افتح الكتاب هذا واسألنا عن أي خلق فيه ترانا متخلق به، وجاء عند الحبيب عبد الرحمن البشور فاعتذر الحبيب عبد الرحمن البشور. Maka juga ini dikisahkan bahawa seorang yang membaca ini kitab Asy'arani dan ada salah seorang daripada hadirin mengingkari, dia mengatakan bagaimana seseorang ini dia seolah-olah dia membaca kitab ini dan dia memujinya di dirinya. Maka pada malam tersebut dia mimpi kepada Imam Asy'arani dan Imam Asy'arani mengatakan bahawasanya sebahagian daripada mereka yang membaca kitab tersebut mempunyai akhlak yang disebutkan dalam kitab ini. Maka orang ini kagum ini dengan apa yang dia melihat di dalam mimpinya, dan ini berlaku ini pada majlis yang Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. فهنيئا لمن حضر هذا الشيخ، أخباره كثيرة، هنيئا لتلامذته وهنيئا لطلابه وهنيئا لمن حضر عنده وهنيئا لمن سمع كلامه، فقد كان رجلا عظيما مجمع على ولايته وعلى قربه من ربه، ونسأل الله أن يسلكنا بهم مسلكه إن شاء الله، نثبت على طريقه في العلم والتعليم والأخلاق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يجمعنا ويجمعكم المولى سبحانه وتعالى معه في مقاعد الصدق في برازخ الأنوار برازخ النور والسلامة. Maka Abdul Qadir mengatakan beruntunglah mereka-mereka yang dapat manfaat daripada Syekh Kamal Khatib, mereka-mereka yang telah mempelajari daripada Syekh Kamal Khatib. Maka sesungguhnya beliau adalah seorang yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmunya, dalam kerawakannya dan juga dalam akhlaknya. Maka beliau mengatakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dapat kita menempuh jalannya dan kita mendapat berakhlak ini dengan akhlaknya, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan dakwah seperti mana beliau menjalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan perkara-perkara yang baik demi kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. لذلك من تعلق بأمثال هذا الشيخ هنيئا له، يحمد الله عز وجل ويشكره وضربته إليه، وما عليه إلا أن يتعرض للنفحات الإلهية، يستيقظ قبل الفجر قليل، يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقرأ شيئا من كتاب الله حتى تأتيه بركات العلاقة بهؤلاء الأكابر. Maka Habib Qadir mengatakan penting hari ini untuk kita ada ta'alluq ini kepada Syekh Kamal Khatib dan juga ulama-ulama yang sepertinya, dan ini merupakan perkara yang sangat ditekankan, dan juga perkara yang penting Habib Qadir mengatakan hendaklah kita usaha juga sebelum ini fajar beberapa minit kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita membaca sebahagian daripada ayat Al-Quranul Karim untuk membina kerohanian kita. ولا يغفل الواحد منا ومنكم عن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه أصل البركات وأصل الأنوار ومعدن الجود كله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أقل 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، كما روى الإمام أبو موسى المديني بالسند الحسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي بعد صلاة الفجر 100 مرة وبعد صلاة المغرب 100 مرة قضى الله له 100 حاجة. والأمة لها حوائج باطنة، لها حوائج المعرفة بالله وحسن الخاتمة والعوافي وغير ذلك، وكله يقضى بركة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka Habib Qadir mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia adalah tempat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, dia adalah tempat yang mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi beliau mengatakan adalah perkara yang sangat penting sekali bagi kita umat Islam hari ini untuk kita membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib Qadir mengatakan sekurang-kurangnya kita membaca selawat 100 kali pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Hasan Al-Madini, beliau mengatakan bahawasanya ada sebuah hadis yang mana barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan selepas salat maghrib 100 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan 100 daripada hajatnya. ما يعتنى به الأولاد، كيف نقرأ الأولاد سير الصالحين، ترجمة الشيخ عمر الأكابر الذين كانوا في هذه البلاد، الحبيب عمر بن علي الجنيد من أعظم من نزل هذه البلاد، الحبيب علي بن طاهر الحداد قريب، الحبيب عوض بن حامد إمام مسجد بعلوي هنا في تريم، في الشيخ عمر خطيب. نقرأ تراجم الأكابر لأولادنا يتعلقون بالأولياء، والتعلق بالأولياء قال إمام الحداد سلوك عام وفتح تام، فقط بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر، قال الحبيب علي فاسع فيما سعوا واصبر وجاهد وشمر. Maka Habib Qadir juga menekankan penting hari ini untuk kita tarbiyah anak-anak kita untuk mengenal masyayikh yang telah berdakwah di Singapura ini, dan beliau menamakan seperti Habib Awad bin Hamid, Habib Syekh Kamal Khatib, Habib Muhammad bin Salim, dan Habaib ini yang Habib Ali, Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, dan juga Habib Abdullah Al-Junaid, Umar bin Ali Al-Junaid. Maka beliau mengatakan penting untuk kita mengajar anak-anak kita tentang mereka, tentang
perjalanan mereka disebabkan beliau mengatakan mengadakan ta'aruf kepada mereka perkara yang sangat penting sekali. Begitu juga dengan ta'alluq. Penting hari ini untuk kita ada ta'alluq yang ini kepada para masyayikh, sebab dengan kita ada ta'alluq yang ini kepada mereka, ia akan menjadi sebab futuh yang mana Allah akan memberikan rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ilmu dan Allah akan memberikan barakah. Ini adalah hanya dengan sebab kita ada ta'alluq yang ini kepada mereka. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالشيخ عمر بن عبد الله الخطيب، وينفعنا بشيوخه الأكابر، وينفعنا بمن أخذ عنه، ويجعلنا وإياكم قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرة عين لرسول الله في كل حال، وقرة عين للوالدين، وقرة عين للشيوخ، وقرة عين للمسلمين أجمعين. يكرمنا وإياكم بكمال المحبة والمعرفة مع العوافي الباطنة والظاهرة، ويكرمنا بكمال حسن الخاتمة عند الموت مع المرافقة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعمر الأجساد بالطاعة والعافية والقلوب بالمحبة، ويحفظ الأولاد والبنات والذريات إلى يوم الدين، ويجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة منعمة بأنوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وورثته الأكابر في خير وعلى خير والعفو منكم. Dan akhir sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dengan sebab ini Syekh Kamal Khatib dan mereka-mereka yang belajar daripada Syekh Kamal Khatib dan mereka-mereka yang menyampaikan ini ilmu Syekh Kamal Khatib. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga dengan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan cahaya oleh Allah yang mana dengannya dapat kita ikut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita sentiasa diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mohon maaf ini atas kekurangan dan terima.